Kembali bersama dalam Selamat Pagi Malaysia. Baiklah, di depan saya ni ada tabung Pro Duit yang tulis simpanan. Kalau dulu Zaliha, saya banyak guna tabung daripada buluh orang kampung kan. I ada tabung ayam, ada kalau pergi macam BSN tu ada tabung gajah, lepas tu banyak sebenarnya. Buah manggis, durian kan dulu-dulu lah. Itu zaman kecil-kecil. Isi ke tidak, itu yang penting. Kalau isi berapa banyak kali dikeluarkan. Budaya menabung ini memang tidak dapat disangkal penting dan perlu lagi diterapkan di kalangan kanak-kanak. Simpan tu satu, bagaimana untuk menguruskan isi kandungan tabung tersebut. Jadi pagi ini bertuah sekali dapat kita berbicara dengan dua tamu khas di studio. Assalamualaikum, selamat pagi dan juga selamat datang Encik Muhammad Yong Saleh yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian dan juga Puan Ruzilawati Rudin, Timbalan Pengurus Besar Yayasan Johor Corporation. Duit, sampai ada lagu dibuatlah duit ni. Ramai juga ibu bapa yang menyuarakan alangkah bagusnya kalau program celik wang ini diterapkan di kalangan usia muda. Kecil-kecil, preschool lagi, tadika sekolah rendah kita dah perkenalkan. Pandangan Puan Ruzila bagaimana? Okey, Zaliha, saya setuju dengan apa pandangan ibu bapa kita pada masa kini tentang kepentingan untuk kita memupuk kepada tabiat kepada di kalangan anak-anak kita di peringkat sekolah rendah supaya mereka ni mempunyai ada budaya untuk menyimpan. Ya. Tetapi kami di Johor Corporation melalui program Pro Duit kita, program celik kewangan, kita bukan saja memupuk untuk budaya menyimpan, tapi yang lebih penting pada kami ialah bagaimana kita memupuk budaya kita mengurus keuangan kita itu dengan lebih baik dan sistematik. Kalau kita cuma meminta mereka menyimpan dan para anak-anak kita, para pelajar tidak tahu objektif ataupun value keuangan itu, mungkin perkara ini tidak akan memberi kesan yang mendalam kepada mereka lah. Itu yang kami lihat. Dan di Johor Corporation sendiri selaras dengan visi kita untuk membina dan membela, kita nampak program ini penting untuk kita melatih orang ramai memupuk budaya celik kewangan, mengurus keuangan dengan baik, sistematik, kerana ini selaras juga dengan usia kita selama 50 tahun kami menjayakan perniagaan, bisnes. Kita lihat aspek utama di mana berlaku kekurangan, kelemahan adalah dari segi kita tidak pandai untuk mengurus kewangan dengan baik. Itu bermula dengan diri kita dahululah. Jadi aspek mengurus itu dilihat daripada pemberian ilmu kepada kanak-kanak. Jadi Johor Corporation ada bekerjasama dengan pihak mana-mana untuk dalam aspek inisiatif ini? Okey, untuk makluman, di samping pengalaman kita juga bekerjasama dengan Universiti Melaya untuk membangun modul. Tetapi yang lebih penting pada kami adalah sokongan yang kita dapat dalam melaksanakan program ini, kerana kita nak memudayakan menyimpan, mengurus kewangan yang lebih baik. So kita mendapat sokongan yang sangat baik daripada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melaksanakan program ini. Encik Yong, bagaimana timbul kolaborasi ini dan apa antara mekanisme untuk memberikan pendidikan celik wang ini di kalangan para pelajar kita? Okey, terima kasih. Di pihak Kementerian Pendidikan, kita memang mempunyai satu inisiatif yang khusus untuk menggalakkan pelibatan sektor swasta dalam membantu, terutama untuk mempercepatkan kita transformasi pendidikan kita. Seperti kerjasama kita dengan JCOP dalam program duit ini, celik kewangan ini, di mana kita selain daripada, kalau sebelum ni kita banyak melibatkan ibu bapa untuk membantu anak-anak didik kita, guru sudah tentu, dan kini kita perluaskan lagi inisiatif kita ni dengan melibatkan pihak swasta. Kita amat mengalu-alukan pihak swasta, walaupun kementerian dia mempunyai peranan khusus lah untuk membantu sekolah kan, anak murid. Namun kita juga perlu libatkan pihak swasta. Kerana kita seperti mana yang kita tahu, guru dia mungkin ada kepakaran dia, ilmu dia, kebolehan untuk mengelola. Tapi di pihak swasta seperti JCOP, dia mungkin mempunyai kelebihan yang lain pula. Mungkin kelebihan dari segi kewangan, infrastruktur dan sebagainya. Jadi
pada saya, ini kita katakan kombinasi hebat ni. Kombinasi hebat ini, dia akan, kami yakin dapat mempercepatkan lagi proses kita nak mentransformasikan pendidikan di negara kita. Apa yang menarik, ada 3 terma di situ, simpanan, belanja, tapi satu lagi yang melibatkan pelibatan masyarakat, iaitu kongsi/sedekah tu. Puan Rozila, boleh ceritakan lebih lanjut tentang 3 konsep ini? Program kita melibatkan pelajar sekolah rendah. Jadi seboleh mungkin kita mempermudahkan pengajaran kita ni, di mana mereka akan mudah faham. So aspek simpan itu adalah antara perkara penting yang kita tekankan melalui berapa perbelanjaan yang mereka terima. Di situ mereka akan mengasingkan keuangan mereka berdasarkan tabung-tabung yang kita sediakan kepada mereka. Dan apa yang kami lihat bila kita mencuba di kalangan mendapatkan maklum balas daripada pelajar, antara perkara yang mungkin mereka tidak kurang memberi tumpuan adalah dari segi aspek CSR. Jadi walaupun benda itu dilakukan, tetapi mereka tidak tahu ini adalah perkara yang penting dirancang dengan lebih teliti. Jadi program derma kongsi ini adalah satu program kita dedahkan kepada para pelajar supaya mereka juga di samping apa yang mereka ada, mereka kena peruntukkan sedikit untuk mereka-mereka yang kurang bernasib baik. Di sini kita memberi kebebasan kepada para pelajar mengenal pasti mana-mana badan ataupun individu-individu ataupun kawan-kawan mereka di sekolah untuk mereka menjayakan projek untuk membantu mereka ini. Di situ yang kita lihat impaknya kepada program ini kepada orang ramai dan masyarakat, dan sangat disokong oleh guru-guru, pihak sekolah, dan kita harap juga mendapat sokongan lebih baik daripada pihak PIBG. Cik Yong, dari aspek penerimaan ibu bapa sehingga kepada anak-anak, bagaimana ibu bapa menerima dan menerapkan nilai simpan duit ini kepada anak-anak mereka sehingga kita harus untuk join program Pro Duit? Jadi beginilah, kalau dalam perusahaan duit ni kita tahulah kan, ini semua peringkat yang sangat penting dalam proses kehidupan ialah pengurusan duit ini. Saya tidak rasa ada masalah di pihak penerimaan ibu bapa. Kerana kita dulu kalau anak-anak, kalau kita tidak diterapkan seperti Nazila kata ataupun Puan Zaliha kata tadi kan, daripada awal lagi, kita rasa kanak-kanak ni dia mudah. Pasal dia rasa dia tak perlu mengurus duit. Yang mengurus duit ialah bapa dia, ibu bapa dia. Jadi dengan ini, apa yang penting selain daripada yang kita kata beri program itu, yang tersirat itu ialah yang kementerian juga memberi penekanan ialah nilai tadi. Kita nak pentingkan nilai. Sebab itu saya rasa ibu bapa kena menerima perkara ini. Kerana di sebalik program yang kita laksanakan, kita ada nilai. Contoh dalam pengurusan kewangan tadi, antara 3 yang kita sebutkan tadi, kita paling tidak mesti ada nilai disiplin di situ. Disiplin, dia berhemah dari segi perbelanjaan, dia perlu berjimat cermat untuk menyimpan, dan akhirnya kalau kita lihat dia dapat mengelak dalam jangka masa yang panjang daripada kegagalan dalam pengurusan kewangan. Saya maaf tambah sikit. Apa yang penting yang saya nak tekankan dalam program ini dari segi aspek perancangan, kita ada menyediakan buku log kepada anak-anak kita ni, dan mereka perlu mengisi buku log tu dan dijadikan satu disiplin setiap hari, dan di situlah mereka akan melihat bagaimana corak keuangan mereka. Dan apa yang kita lihat feedback ataupun maklum balasnya daripada program ini, diorang punya alert tentang aspek kewangan dan penghargaan kewangan tu sangat tinggi, dan sentiasa berfikir tentang bagaimana boleh meningkatkan lagi simpanan mereka, dan di situlah mereka mulalah mencari aktiviti yang boleh membantu mereka, dan inilah kita ada masukkan aspek keusahawanan juga. Kat situlah bagaimana kita kaitkan kewangan, keusahawanan dan juga keusahawanan sosial kepada para pelajar. Untuk Encik Yong,
ialah begitu banyak pengalaman dari Kementerian Pendidikan dan dapat menyaksikan bagaimana perkembangan atau evolusi kecelikan keuangan para pelajar kita. Masa zaman saya dulu, kita punya mindset simpan, lepas tu beli apa kita nak. Kita tak plan satu lagi step ke depan itu. Kita tak fikir tentang dividen, tentang bagaimana untuk mencabangkan portfolio. Mungkin terlalu besar konsepnya untuk 7 hingga 12 tahun, tapi sekiranya mereka memahirkan diri dengan duit tu boleh beranak lagi lepas tu. Bagaimana rasanya dengan sokongan kementerian ini boleh dipanjangkan lagi? Itulah kita dalam modul itu yang cara yang paling mudah, simpan, guna habis. Tak payah fikir what's next, apa yang seterusnya. Tapi kita harap dalam modul yang dibangunkan ini, itu yang kita kata kita nak mengurus itu dengan bijak. Kerana kita tahu cabaran akan datang ini, dia semuanya memerlukan duit. Jadi bukannya simpan dan pakai sampai habis. Bukan begitu. Jadi dia mesti ada dalam perancangan itu, dalam modul itu. Itu saya kata tadi, paling tidak dia merancang, bijak mengguna, dan juga dia perlu ada matlamat, bijak menyimpan. Dan dia ada matlamat-matlamat yang hendak dicapai. Itu yang terbaik. Sebab untuk makluman, kita juga memang mendedahkan kepada para pelajar ini menyimpan di tempat yang betul lah. So kita ada beberapa, malahan kita mendapat sokongan juga bersama daripada pihak Maybank yang bersetuju sesama kita dan memberi sedikit maklumat tentang bagaimana proses urus niaga dengan pihak bank dan juga contoh-contoh pelaburan yang bagus untuk mereka lah. Itu antara matlamat kita supaya bijak menyimpan dengan betul. Dengan kata mudah orang kata kita ajar anak-anak ni untuk melabur. Letak duit tu akan beranak jadi lebih banyak. Tapi saya tertarik dengan satu Puan bagi tahu tadi tentang bagaimana kita mengasuh anak-anak untuk cuba mula untuk berniaga selepas itu. Jadi adakah itu salah satu usaha ataupun salah satu mekanisme dalam program Produit ini? Ya, ini adalah antara modul yang kita terapkan dalam program ini, iaitu aspek keusahawanan dan kita ada juga aspek teknologi kewangan dan keusahawanan ini kita nak tunjukkan kepada para pelajar perbezaan bisnes perniagaan dengan tanpa perniagaan. Di situ dilihat melalui perniagaan dia akan mendapat lebih banyak pendapatan secara tidak subtle lah, secara di luar sedar dia nampak potensial di situ dan kita harap lebih ramai lagi berminat jugalah nanti untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui perniagaan. Mudah-mudahan. Tahniah dan terima kasih kerana memikirkan program seperti ini. Encik Yung, dalam masa berbaki ini saranan untuk ibu bapa bagaimana pentingnya mereka menjadi sebahagian, anak-anak mereka juga menjadi sebahagian pada program ini. Pandangan Encik Yung sendiri. Terima kasih. Saya di pihak ibu bapa ni, kita mengharapkan apa saja ilmu dan juga program yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, hendaklah kita terima secara positif. Kita fikirkan apa yang kami buat di Kementerian Pendidikan, kerjasama yang kami buat untuk kebaikan ataupun faedah anak-anak. Seperti juga dalam proses menyimpan ini. Tadi Puan Jila kata kita pun harap begitu. Kalau dulu tuan-tuan ingat hari kantin. Hari kantin itu dalam kata skop yang paling kecil lah dalam berniaga. Kemudian di peringkat sekolah sekarang ni kita ada kelab keusahawanan pun ada, dan hari kantin tu kita besarkan menjadi hari usahawan, karnival dan sebagainya. Jadi apa yang kita perlu ibu bapa, pertama mendidik anak-anak dalam membantulah pihak kementerian untuk menjayakan program. Bagaimana untuk mereka menyertai program ni, Puan Rosli? Puan, untuk makluman, program ini kita akan buat pelancaran nanti pada 14 Mac dan akan dirancangkan oleh Menteri Pendidikan sendiri, Dr. Mazli, bertempat di Kompleks Perbadanan Putrajaya. Jadi kita mengalukan orang ramai untuk menyokong program ini. Kita ada pameran dan parents boleh sama-sama datang dan ada ceramah bersama kepada Kamsa tentang menjadi ibu bapa yang awesome. So itulah ada antaranya, dan untuk sama-sama menyertai program kita boleh hubungi kami dan juga pihak kementerian. Laman web www.jcorp.com.my
.my. Ambil peluang keemasan ini merupakan satu program yang cukup bermanfaat. Terima kasih Encik Yung, terima kasih Puan Nuzila. Selamat berjaya. Kita juga nak tahu apa update-nya selepas ini. Ya, okay, insyaAllah.